Jadi sekarang kita faham lah. Bila kita baca Quran nanti terjumpa surah An-Nur ayat 35 ni, Allah cahaya langit dan bumi, aku faham lah. Setakat yang Allah bagi faham lah, aku faham lah. Tak payah nak hurai lah, dah faham lah. Tapi kita nak cerita pada orang susah lah. Aku faham ayat ni tapi nak cerita tu susah. Macam tu keadaan. Jadi nak dapat cahaya, salah satu dia kena rajin-rajin lah baca surah cahaya, iaitu surah An-Nur ni lah. Dan satu lagi, bukan baca saja, fahamlah maksud dia. Satu lagi, kena rajin baca doa cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nur, wa fi basari nur, wa fi sam'i nur, wa an yamini nur, wa an yasari nur, wa fawqi nur, wa tahti nur, wa amami nur, wa fawqi nur, wa ja'al nur. Cahayalah jiwa. Cahayalah mataku ni, Allah bagilah cahaya pada pendengaranku. Cahaya di kananku, cahaya di kiri. Cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Cahaya di depanku, cahaya di belakangku. Cahaya aku. Tu doa. Doa ni bukan dibuat-buat, memang ada doa ni. Doa cahaya. Dan satu lagi perbandingan yang bagus untuk menghampirkan kepada faham, cerita semut. Ulang lagi. Ada beberapa ekor semut, dia nampak tulisan dekat atas kertas. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan tu, dakwat hitam. Jadi semut-semut tadi bincang, siapa yang buat tulisan ni? Satu semut dia kata, yang buat tulisan ni dakwat lah. Sebab dia nampak dakwat. Dakwat tu basah, lama-lama kering jadi tulisan. Sekok semut lagi kata tak. Yang buat tulisan ni pen. Sebab dakwat tu pun datang pada pen. Bukan betul juga kan? Jadi yang menghasilkan tulisan ni pen. Datang semut lagi pula, tak. Yang buat tulisan ni tangan. Nampak tak tangan? Tangan duduk jalan ni. Bukan pen tu, tangan tu. Betul juga. Jadi siapa yang buat tulisan tu? Tangan. Sekok semut lagi dia kaji hakikat makrifat atas lagi. Kita bukan tangan, yang buat tu orang, manusia. Cuba tengok betul-betul. Bila tengok atas ni, betul lah manusia. Tangan ni salah satu anggota manusia. Kaji lagi. Kita, jom kita kaji lagi, bergumul lagi. Siapa yang menghasilkan tulisan di atas kertas tadi? Kaji punya kaji, bukan manusia. Tapi akal dia tu, yang tersembunyi, yang kita tak nampak. Dia punya akal, roh manusia tu tadi. Yang tu yang memwujudkan ni tulisan ni. Kaji lagi. Roh manusia tu ada kuasa kan? Otak manusia tu ada kuasa kan nak buat tulisan ni? Tak, yang ada kuasa hanya Allah. Jadi siapa yang buat tulisan ni? Kesimpulannya Allah yang buat tulisan. Dia nampak pekerjaan Allah. Yang pekerjaan pen tadi binasa. Yang pekerjaan tangan tadi binasa. Yang pekerjaan otak manusia apa semua binasa. Dia tanya siapa yang buat tulisan atas tadi? Allah. Dia nampak pekerjaan Allah lah. Bila tengok kipas ni mesin, dia tahu Allah punya kerja. Bukan elektrik punya kerja. Dia tengok ke mana pun dia nampak pekerjaan Allah. Maksud dia dah berjaya mengisahkan af'al. Perlakuan tu di situ. Contoh ni pun sangat sesuai. Kita balik, kita renung-renung. Tadi contoh yang matahari bulan tadi tu kan. Ini contoh semut-semut dengan tulisan. Bila kita renung selalu kan, dia akan datang pemahaman tu. Pelan-pelan dia datang. Kemudian dalam kitab Mishkatul Anwar itu, kita bincang pula tentang hijab. Antara kita dengan Allah ni ada hijab. Hijab pula berbeza-beza. Contoh macam ni. Kita sendiri pun ada orang bila bertembung dengan kita, dia cuma tengok pada jauh. Dia angkat tangan Assalamualaikum pun tak. Sebab hubungan kita rapat. Ada hijab, ada tabir, ada dinding, ada jarak. Ada jarak antara kita dengan dia. Sampai yang kalau jumpa pun buat tak tahu kan. Walaupun kita biasa nampak. Ada orang yang hijab dia dekat sikit. Bila jumpa, Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Tapi setakat tu je. Dan kata nak sembang ke apa, kita pun tak mau sembang dengan dia, pun tak teringin sembang dengan kita. Sekadar bagi salam. Sebab ada hijab, tapi dekat sikit lah. Ada pula orang, bila kita berjumpa saya dengan dia, selain daripada bagi salam semua, kita bersembang. Maksud dia ada jarak juga, tapi dekat lagi. Ada pula orang yang lebih rapat lagi.
Bila kita berjumpa dengan dia, bukan sekadar bagi salam pun, siap lawan penyepak, lawan penendang, lawan tolak. Sebab kawan rapat ni, dia berbeza dengan orang yang mula-mula tadi, yang kalau jumpa pun pada jauh angkat tangan. Ni kita jumpa, kita peluk apa semua kan. Ada hijab juga dengan kita, ada jarak, tapi rapat lah. Jadi beza jarak antara manusia dengan kita pun beza. Ada orang yang rapat lagi sampai kita boleh kongsi rahsia dengan dia. Banyak rahsia, apa masalah pun kita mengadu dengan dia, kongsi banyak rahsia kita, dia tahu, dia pun rahsia dia kita tahu, lagi rapat. Jadi kita dengan Allah pun macam tu juga. Ada orang dengan Allah tu jarak dia jauh, maksudnya hijab dia tebal, banyak hijab. Ada orang rapat sikit. Ada hijab juga tapi dah kurang. Ada orang lagi rapat, arif billah, alim Allah, lagi rapat tapi ada hijab juga. Itulah keadaan. Jadi kita dengan Allah ni ada hijab. Hijab ni kita kena usaha. Kalau kita duduk hijab yang ke 50,000, usahalah jadi yang ke 4,999. Jangan kita kata biarlah hijab ni, kita buat amalan, lagi banyak amalan, esok di akhirat lagi baguslah syurga kita duduk. Sebenarnya hijab maham kita di dunia ni, dia terlibat sama dalam menentukan kedudukan kita di akhirat. Sebab tu syurga tu dia bertingkat-tingkat, dia lain-lain syurga ni. Jadi ulang kaji kita ni kalau nak mudah faham, tuan-tuan tengok jadual tu. Jadual ni letak di depan tak apa. Lagi senang kita tengok. Golongan-golongan yang terhijab ni ada 3. Yang pertama, paling bawah, paling jauh, mereka ni terhijab dengan Allah dengan kegelapan. Golongan yang pertengahan, golongan kedua, dia terhijab juga, tapi hijab dia tu ada cahaya sikit, dia campur, gelap campur dengan cahaya. Golongan yang ketiga, rapat dah dengan Allah tapi terhijab juga, terhijab dengan cahaya. Ini 3 golongan. 3 golongan utama. Ada banyak golongannya, kata Imam Ghazali sampai 70,000. Tapi dia pecahkan semua tu kepada 3 bahagian utama. Golongan yang paling bawah antara ni, yang terhijab dengan gelap. Kenapa dia ni terhijab dengan gelap? Sebab mereka ni tak percaya kewujudan Allah. Dia tak percaya Tuhan ni wujud ke? Tak percaya langsung Tuhan tak wujud. Maksud dia mereka dengan Allah tu punya jauh jarak, dia tak tahu nak kata. Sebab dia tak percaya Allah tu ada, jadi jauh lah jarak dia tu. Jadi hijab dia sangat tebal. Bila hijab dia sangat tebal, akhirat esok tahulah tempat dia di mana. Golongan yang terhijab tebal ni, yang hitam gelap ni, ada 2 jenis. Jenis yang pertama, sekalipun dia tak percaya kewujudan Tuhan, tapi nilai-nilai yang baik dia jaga. Benda-benda jahat kalau boleh dia elak, benda-benda baik dia usaha. Jenis yang kedua, dia pun tak percaya Tuhan juga, tapi dia layan nafsu dia sungguh-sungguh. Nafsu apa yang dia layan tu? Antaranya ialah nafsu makan. Hidup di dunia ni, dia kata kalau mati nanti tak ada apa-apa dah. Sebab yang menjadikan kita ni alam. Lepas kita mati jadi serbuk, jadi pasir semua, habis debu, habis. Jadi sementara hidup ni kita kena layan nafsu. Nafsu makan, nafsu berpakaian, nafsu seks, nafsu nak berkuasa, nafsu nak harta, dia duduk layan itu. Tapi mereka ni orang pandai. Macam saya cakap dulu, golongan intelek ni ramai yang tak percaya Tuhan. Padahal mereka ni ahli matematik tersohor, ahli falsafah terkenal, ahli motivasi terkenal. Kalau kita ambil kursus di universiti pasal motivasi, kena petik kata-kata dia. Barulah sesuai dengan assignment kita tu. Maksud dia dunia iktiraf dia, tapi dia tak percaya Tuhan. Orang cerdik tu. Okay. Jadi golongan yang terhijab dengan gelap ni, yang tak percaya langsung Tuhan ni, yang tu paling jauh. Golongan yang pertengahan, terhijab juga dengan Allah, daripada Allah, tapi gelap campur dengan cahaya. Kenapa gelap campur cahaya? Sebab mereka ni dia percaya Tuhan tu ada. Cuma masalah dia menyembah selain daripada Tuhan. Dia saja-saja sembah selain daripada Tuhan. Satu lagi, dia nak sembah Tuhan tapi tersembah selain Tuhan. Yang pertama tadi, dia tak percaya langsung Tuhan ni wujud, jauhlah daripada Tuhan. Yang kedua ni, dia percaya Tuhan memang ada. Kalau kita tanya dia siapa jadikan alam ni, dia kata satu kuasa Tuhan. Walaupun apa nama dia, tapi dia kata Tuhan. Tapi dia sembah selain Tuhan.
Mereka ni juga terbahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama terhijab oleh deria. Dia kata Tuhan ni ada, tapi Tuhan ni mestilah kita boleh nampak, boleh pegang, boleh rasa, boleh sentuh, boleh dengar. Maksudnya Tuhan tu kena ada depan dia. Dia percaya Tuhan ada, tapi dia kata Tuhan ni mesti boleh dikesan oleh deria kita. Jadi mereka ni ada yang sembah berhala. Dia sembah benda yang dia buat sendiri, yang tu jauh. Yang dekat sikit dia sembah alam. Tadi dia sembah benda yang dia buat, yang ni dia sembah benda yang Tuhan buat. Dia nampak kuda cantik, dia kata yang itulah Tuhan. Dia nampak langit cantik, yang itulah Tuhan. Dia nampak danau cantik, yang tu busuk apa semua, yang itulah Tuhan. Dia dekat sikit dengan Tuhan.